Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Umar? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat, insya-Allah. Okey, untuk hari ini, sebelum tu Ustazah nak perkenalkan yang Ustazah insya-Allah untuk tahun 2021 ni Ustazah yang akan ajar subjek matematik untuk kamu semua. Tahun lepas Ustazah ajar bahasa Inggeris kan? Dan insya-Allah untuk tahun ni Ustazah Zulaika yang akan ajar bahasa Inggeris. Okey, jadi untuk subjek matematik hari ini insya-Allah kita akan belajar subjek matematik tahun 3. Kenapa subjek matematik tahun 3? Sebab Ustazah tahu semua anak-anak Umar belum dapat buku teks lagi kan, buku teks tahun 4. Jadi Ustazah ambil peluang ni untuk sambung tajuk yang kamu semua tak sempat nak habiskan tahun lepas. Sebab tahun lepas kan banyak cuti. Jadi Ustazah sambung tajuk untuk matematik tahun 3. Sebab apa? Sebab penting tau. Kalau awak tak faham matematik tahun 3, nanti masuk matematik tahun 4 lagi susah, lagi payahlah awak nak faham kalau awak tak faham matematik tahun 3. Okey, jadi buku yang Ustazah akan guna hari ini adalah buku teks matematik jilid 2. Jadi siapa yang ada dekat rumah tu boleh pergi ambil buku teks matematik jilid 2. Okey, dan tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah bentuk. Di bawah bentuk tu satu tajuk yang besar, tajuk kecil dia adalah kenal prisma dan bukan prisma. Jadi bentuk ni dia terbahagi kepada dua. Satu prisma, satu lagi bukan prisma. Jadi hari ini awak akan kenal, kamu semua akan kenal yang manakah bentuk prisma dan yang manakah bentuk bukan prisma. Okey, boleh? Okey, kita sambung. Okey, sebelum tu mesti ada yang tertanya, Ustazah, apakah itu prisma? Prisma tu apa sebenarnya? Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, prisma ni mesti ada 5 atau lebih permukaan rata. Permukaan rata tu dia mesti ada 5 atau lebih. Okey, mungkin sekarang awak tak nampak, nanti Ustazah tunjuk contoh baru lebih nampak lah kot. Okey, yang kedua pula mesti ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk yang kita boleh jadikan tapak. Maksudnya ada 2 tapak lah kira bahasa senang dia. Okey, dan yang ketiga mesti tidak ada permukaan melengkung. Dan kalau bentuk tu ada je permukaan melengkung, maka dia bukan prisma. Sebab prisma mesti tidak ada permukaan melengkung. Okey, kita tengok. Okey, ini pasal prisma. Okey, prisma ni dia ada 3 je bentuk. Yang pertama, prisma segi 4 sama. Yang kedua, prisma segi 4 tepat. Yang ketiga, prisma segi 3. Okey, contohnya macam mana? Ini gambar contoh dia. Ini contoh untuk prisma segi 4 sama. Ini contoh untuk prisma segi 4 tepat. Dan ini contoh untuk prisma segi 3. Okey, kita tengok dulu prisma segi 4 sama. Okey, ni Ustazah ada contoh untuk segi 4 sama. Okey. Syarat yang pertama untuk prisma adalah ada 5 atau lebih permukaan rata. Okey, contoh Ustazah ada kat sini. Cuba kita kira ada berapa permukaan rata. Okey, ada 1 bahagian atas, 2 kat tepi, 3 dekat tepi, 4 dekat depan, 5 dekat bawah dan 6 ada dekat belakang. Jadi dah cukup syarat lah. Maksudnya dah ada lebih daripada 5 permukaan rata. Okey, syarat yang kedua, permukaan bertentangan sama bentuk yang boleh dijadikan tapak. Okey, tengok. Ada 2 permukaan yang bertentangan yang boleh dijadikan tapak. Okey, maksudnya belah sini kita boleh jadikan tapak, belah sini pun kita boleh jadikan tapak. Faham? Okey, jadi dah cukup syarat untuk jadi prisma. Okey, syarat yang ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Okey, untuk prisma segi 4 sama ni, cuba anak-anak tengok, ada tak permukaan melengkung? Tak ada kan? Okey, jadi tiga syarat untuk jadi prisma ada pada prisma segi 4 sama. Jadi oleh itu prisma segi 4 sama merupakan prisma. Okey,
Sekarang kita tengok pula contoh untuk prisma segi 4 tepat. Okey, ini pula contoh untuk prisma segi 4 tepat. Okey. Okey, mula-mula kita tengok dulu syarat yang pertama. Mesti ada 5 atau lebih permukaan rata. Okey. Okey, kita kira ada berapa permukaan rata. Ada 1 bahagian atas, 2 bahagian tepi belah sini, 3 belah tepi belah sini, 4 bahagian depan, 5 bahagian bawah dan 6 bahagian belakang. Okey. Jadi dah ada 6 permukaan rata, jadi dia dah cukup syarat untuk jadi prisma. Okey, yang kedua pula, ada 2 permukaan bertentangan yang sama untuk dijadikan tapak. Okey, tengok. Bawah ni kita boleh jadikan tapak, bahagian atas pun kita boleh jadikan tapak. Okey, syarat yang ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Cuba tengok, ada permukaan melengkung tak dekat prisma segi 4 tepat ni? Tak ada kan? Bila tak ada, maksudnya dia cukup syarat, tiga syarat untuk jadikan prisma. Okey, sekarang kita tengok pula contoh untuk prisma segi 3. Okey, ini pula contoh untuk untuk prisma segi 3. Untuk prisma segi 3. Okey, kita kira sama-sama ada berapa permukaan rata dia. Okey, ada 1 belah sini, ada 2 belah tepi, 3 belah tepi, 4 belah bawah dan 5 belah belakang. Jadi pun dah cukup sebab syarat dia mesti 5 atau lebih permukaan rata. Okey, untuk yang syarat kedua pula mesti ada 2 permukaan bertentangan yang sama untuk dijadikan tapak. Okey, tengok ni. Bawah ni boleh jadi tapak, kan? Kalau Ustazah buat macam ni pun boleh jadi tapak. Kalau Ustazah buat macam ni pun boleh jadikan tapak. Jadi syarat kedua pun lulus. Okey, jadi kita tengok yang ketiga pula, tidak ada permukaan melengkung. Cuba tengok kalau daripada sisi tepi. Ada tak melengkung? Tak ada kan? Dia segi 3 macam tu kan? Jadi syarat ketiga pun lulus. Maka prisma segi 3 merupakan prisma. Okey, selesai untuk contoh prisma. Okey, sekarang ni kita tengok pula bentuk-bentuk yang lain. Okey. Yang pertama, bentuk sfera. Contoh bumi. Bumi berbentuk sfera. Ataupun bola. Bola berbentuk sfera. Okey. Jadi, kita tengok balik syarat-syarat untuk jadi prisma. Ada 5 atau lebih permukaan rata. Sfera tak ada. Ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk yang boleh dijadikan tapak. Sfera tak ada. Dan juga yang akhir sekali tidak ada permukaan melengkung. Sfera tak ada. Sebab apa? Sebab sfera memang permukaan dia melengkung. Tak percaya? Okey, Ustazah tunjuk contoh. Ustazah ada satu sfera. Okey, jangan tengok sangat sebab Ustazah buat sendiri. Kalau awak kat rumah, awak ada bola. Okey, anak-anak ada bola boleh tengok. Okey, untuk sfera, kita tengok. Ada 5 atau lebih permukaan rata. Ada permukaan rata tak? Untuk sfera, tak ada kan? Dia bentuk bulat macam tu je kan? Okey, syarat yang kedua pula, permukaan bertentangan. Sama bentuk. Dia tak boleh berdiri kalau bola lah. Ustazah punya ni guna tepung boleh pula. Okey, kalau letak bola, mesti bila kita letak dia bergulik. Betul tak? Kita letak kat sini pun dia bergulik. Kita letak belah sini pun dia bergulik. Okey, dan yang ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Tidak ada permukaan melengkung. Ni pun dia memang tak ada. Faham tak? Dia melengkung lah ni, melengkung kan. Dia bukannya bersegi-segi, dia melengkung. Jadi tiga syarat untuk jadi prisma. Tak boleh untuk kita nak kata sfera ni adalah prisma, maka sfera ni bukan prisma. Okey, dah terbukti yang sfera bukan prisma. Okey, sekarang kita tengok pula bentuk yang seterusnya. Bentuk kun.
bentuk kun. Kalau awak tengok, kalau kamu tengok dekat tepi jalan tu, kalau ada roadblock polis tu kan, polis letak kun. Ataupun kalau awak makan aiskrim kun tu, itulah bentuk kun. Okey, jadi kita tengok balik syarat prisma. Okey, kun ada 5 atau lebih permukaan rata tak? Tak ada. Okey, kun ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk untuk dijadikan tapak? Tak ada. Kun tidak ada permukaan melengkung? Tak ada. Sebab apa? Sebab kun memang bentuk melengkung. Okey, Ustazah tunjuk lagi video contoh untuk kun. Ini pula contoh untuk kun. Contoh untuk kun Ustazah ada. Okey, kita kira ada berapa permukaan rata. Okey, ni tak rata ni. Ni yang atas ni tak rata. Ada satu sahaja permukaan rata. Jadi tak cukuplah untuk jadi prisma sebab prisma mesti 5 atau lebih untuk dijadikan 5 atau lebih permukaan rata. Tapi kun ada satu je permukaan rata. Nampak? Dia boleh berdiri macam ni. Ada satu je permukaan rata. Dia tak boleh nak macam ni, dia tergolek. Dia tak boleh macam ni, dia jatuh. Okey. Yang syarat yang kedua pula, permukaan bertentangan yang sama bentuk untuk jadikan tapak. Tengok ni, belah sini okey, boleh jadikan tapak. Nampak? Kalau Ustazah letak macam tu, boleh jadi tapak. Okey, tapi kalau Ustazah letak bertentangan, boleh jadi tapak tak? Tak boleh sebab dia jatuh. Okey. Dan yang ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Tak boleh lah sebab ni dia melengkung ni. Kalau prisma mesti tak ada permukaan melengkung, tapi kun ni ada permukaan melengkung. Jadi kun bukan prisma. Okey, sekarang kita tengok pula bentuk yang lain iaitu bentuk piramid. Okey, kita tengok lagi contoh ini adalah syarat-syarat prisma tadi. Okey, piramid. Ada 5 atau lebih permukaan rata? Ada. Okey, yang kedua pula ada 2 permukaan bertentangan yang sama bentuk untuk dijadikan tapak. Oh, tak ada. Kemudian yang ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Betul kiranya piramid ni dia ada 5 atau lebih permukaan rata. Tapi dia tidak ada permukaan melengkung, tapi dia tak ada dua tapak. Tak percaya? Okey, tengok lagi contoh yang Ustazah buat. Okey, sekarang tengok pula contoh piramid Ustazah yang kecil ni. Okey. Kita tengok betul-betul. Kita kira. Okey, kalau prisma mesti ada 5 atau lebih permukaan rata kan? Okey, kita kira berapa permukaan rata untuk piramid. Ada 1 bahagian depan, ada 2 bahagian tepi, 3 bahagian tepi belah sini, 4 bahagian bawah dan 5 bahagian belakang. Okey, cukup lengkap dah tu. Cukup syarat dia, 5 atau lebih permukaan rata. Okey, kita tengok pula. Mesti ada permukaan bertentangan yang sama untuk dijadikan tapak. Okey, tengok macam ni. Okey, belah sini boleh ditapak. Kalau belah bertentangan, boleh ditapak tak? Tak boleh. Kalau Ustazah letak macam ni, jadi piramid tak? Tak jadi. Kalau Ustazah letak macam ni, tak jadi. Nampak tak dia jadi bentuk lain? Jadi, ada satu je tapak yang boleh dijadikan. Okey, jadi tak lulus lah sebab kalau prisma mesti ada 2 permukaan yang sama untuk jadikan tapak. Okey, contoh Ustazah tadi. Ustazah letak prisma segitiga. Nampak? Apa beza dia? Kalau prisma segitiga, kalau Ustazah letak macam ni pun boleh. Ustazah letak macam ni pun boleh. Ustazah letak macam ni pun boleh. Tapi kalau piramid, Ustazah letak macam ni dah jadi bentuk lain. Kan? Ustazah letak macam ni pun jadi bentuk lain. Okey. Jadi ada satu sahaja permukaan yang boleh dijadikan tapak. Nampak? Okey. Dan yang syarat ketiga, tidak ada permukaan melengkung. Tengok. Untuk piramid tak ada permukaan yang melengkung. Dia semua bersegi. Nampak tak? Segi. Ni segi. Ni segi. Dia tak ada permukaan melengkung. Tapi dia tetap tak cukup syarat sebab dia tak ada. Sebab dia hanya ada satu tapak. Okey, jadi piramid bukan prisma. Okey. Sekarang kita tengok pula bentuk yang seterusnya iaitu bentuk silinder.
Bentuk silinder. Okey, kita tengok balik syarat prisma. Okey, adakah silinder ada 5 atau lebih permukaan rata? Tak ada. Yang kedua pula, adakah silinder mempunyai 2 permukaan bertentangan yang boleh dijadikan tapak? Boleh. Silinder ada 2 tapak. Dan yang ketiga, adakah silinder tidak ada permukaan melengkung? No, silinder ada permukaan melengkung. Okey, jom kita tengok contoh. Ustazah ada contoh bentuk silinder. Okey. Ni bentuk silinder. Okey, kita tengok syarat dia 5 atau lebih permukaan rata. Kita kira ada berapa permukaan rata untuk silinder. Okey, ada 1 dekat bawah dan ada 2 dekat atas. Dekat kiri kanan dia ada permukaan rata tak? Tak ada. Jadi maka tak cukup syarat lah silinder ni kan, sebab dia tak cukup 5. Okey, lepas tu syarat yang kedua pula, dua permukaan bertentangan yang sama bentuk untuk jadikan tapak. Bawah ni boleh jadi tapak. Kalau usaha terbalikkan, atas ni pun boleh jadi tapak. Jadi yang ni dia lulus. Sebab dia ada 2 boleh dijadikan tapak. Sebab usaha terbalik, usaha macam ni pun boleh jadi tapak. Okey, dan yang ketiga, mesti tidak ada permukaan melengkung. Tapi tengok silinder ada permukaan melengkung. Ni kita panggil permukaan melengkung lah ni. Nampak ni, kalau dia boleh bergolek tu maksudnya dia ada permukaan melengkung. Jadi, tak boleh jadi prisma. Maka, silinder bukan prisma. Okey, Ustazah harap jelas untuk semua anak-anak yang manakah bentuk prisma dan yang manakah bukan bentuk prisma. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, untuk latihan. Ustazah nak ujilah pula sama ada anak-anak Umar ni faham ke tak apa yang Ustazah dah terangkan tadi. Jadi untuk latihan ni, anak-anak Umar kena jawab soalan yang diberikan selepas ini ada di dalam kertas kosong. Ambil satu kertas kosong, sediakan dengan pensel untuk jawab soalan lepas ni. Okey, jika selesai, anak-anak Umar ataupun ibu bapa boleh tolong ambilkan gambar dan hantar melalui Google Classroom. Okey. Macam mana caranya untuk hantar? Cara nak hantar macam mana? Melalui Google Classroom. Yang pertama, bila anak-anak Umar atau ibu bapa buka Google Classroom, buka dekat kita punya kelas kan, dia akan ada bawah tu your work. Kalau guna laptop dekat tepi. Pergi dekat your work, kemudian pergi ke add attachment dan boleh pilih gambar jawapan, boleh pilih gambar tugasan anak-anak. Dan akhir sekali boleh turn in. Mesti turn in. Kalau tak turn in, maksudnya tak hantar. Okey? Okey. Dan ini adalah latihannya. Boleh screenshot ataupun boleh pause video Ustazah ni untuk jawab. Soalan nombor 1, namakan prisma di bawah. Kita dah belajar dah tadi. Dan soalan nombor 2, yang manakah bukan prisma? Boleh jawab A atau B atau C, ataupun A dengan C ke, ataupun A dengan B ke, ataupun B dengan C ke. Ikutlah. Okey. Sekian saja daripada Ustazah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.